kat sini, poin yang pertama, rancangan dilaksanakan oleh British tu 1 poin untuk menghapuskan komunis. Okay, yang kedua, yang ketiga, melalui usaha memenangi hati dan fikir rakyat. So, dia ada 3 poin dekat situ. Okay, sebab soalan ni dia minta maksud perang saraf. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B1. B1, Faikah ada tak? Faikah? Faikah? Ya, cikgu. Sekejap Faikah, B1 Roman? Bagaimanakah template memenangi hati dan fikiran rakyat tanah Melayu semasa pelaksanaan perang saraf dari tindakan berikut? Mengadakan rawatan. Template mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Beliau melakukan sebanyak 122 rawatan ke sekolah, kampung, hospital, dipension, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estet dan bersedia menerima perwakilan. Dah, cikgu. Okey. Itu boleh ambil pada muka surat. Muka surat mana, Faikah? Satu lima sembilan. Okey, 159. Okey, seterusnya kita pergi kepada yes. Template tu orang apa? Apa dia? Template tu Nama orang Templar. Templar tu Pusuruhjaya Tinggi British. Orang yang selain dia Jerat Templar ni, sebelum dia sampai kat Tanah Melayu, dia antara orang yang berpengaruh, yang dia antara individu yang memindahkan orang Yahudi daripada Britain ke Palestin. Lepas dia selesaikan pindah orang Yahudi ke Palestin tu, dia menuju ke Tanah Melayu untuk menguruskan misi bagi menumpaskan pengaruh komunis. Okay, so dia menjawab jawatan Pusuruhjaya Tinggi British lah ke Tanah Melayu. Okay, seterusnya B2. B2 ada Wia? B2 Roman. Melonggarkan syarat kewarganegaraan. Template menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Okay. So kat situ menarik kaum bukan Melayu menjadi warga rakyat tanah Melayu. Penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Okay, kelas. Lagi sebelum tu cikgu ingatkan, untuk buku tips ni, jangan menjawab mengikut jumlah markah. Kita kena bagi lebih. Sebab kita jadikan buku tips ni sebagai nota. Kalau exam nanti, pusingan pertama awak jawab mengikut jumlah markah lah. Okay? Sebab kita nak jimatkan masa supaya kita tak membazir masa untuk jawab soalan. Itu kalau exam. Kalau untuk latihan, pastikan buku tips ni awak lengkapkan dengan segala poin yang berkaitan dengan soalan. Okay? Seterusnya B3. B3 cikgu minta Umi ada Umi? Umi? Arsyad? Okay, Fazira? Soalan mana, cikgu? Soalan B3. Memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Mengenakan perintah berkurung dikenakan di kawasan hitam yang terdapat kegiatan komunis yang aktif. Selain itu, mengisytiharkan kawasan bebas bagi kawasan putih. Okay. Ingat, putih ni bagi kawasan yang ada pengaruh komunis. Putih bebas daripada komunis, hitam kawasan yang ada pengaruh komunis. Okay, seterusnya soalan C. Soalan C, cikgu minta Raihan. Kenyataan berikut
adalah iktibar daripada perang saraf. Kerjasama antara rakyat dan kerajaan amat penting dalam usaha mempertahankan tanah air. Berikan penjelasan anda. Dan dia dapat menguatkan lagi semangat perpaduan antara kaum. Okey, pertama dapat menguatkan perpaduan antara kaum. Lagi? Itu membina negara yang aman dan harmoni. Dapat membina negara yang aman dan harmoni. Okey, sebab soalan ni dia minta kesan kerjasama antara rakyat dan kerajaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 5A. Okey, soalan 5A cikgu minta Syahrul. Syahrul. Ya, Ego. Soalan 5A. 5A. Oh ni. Namakan dua perwakilan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dalam rundingan baling. Dia Tunku Abdul Rahman Tan Cheng Lock. Okey. Okey, Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dah tambah kat situ David Marshall. Right, seterusnya soalan B. Soalan B, Ain. Ain, soalan B. Sekejap cikgu. Okey. Yep. Mengapakah Wakil Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengadakan rundingan tersebut? Wakil Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengadakan rundingan tersebut bagi menamakan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan. Okey, ada lagi? Tak ada cikgu. Okey. Pertama, menamatkan ancaman komunis, mencapai kemerdekaan, dan kita tengok bila dia menamatkan ancaman komunis, maksudnya bertujuan untuk mewujudkan keamanan. Okey, 3 poin yang awak boleh letakkan walaupun soalan tu minta 2 poin sahaja. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C. Okey, soalan C. Azwa Nabiha. Azwa Nabiha. 5C ya cikgu. Yes, 5C. Apakah permintaan perwakilan kerajaan persekutuan kepada wakil PKM? Permintaan perwakilan kerajaan persekutuan kepada wakil PKM ialah Tunku Abdul Rahman meminta Chen Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Okey, ada lagi? Ada lagi tak Nabiha? Itu je saya buat. Okey. Meminta Chin Peng membubarkan PKM, Parti Komunis Malaya, meletakkan senjata dan menyerah diri. Okey, itu jawapan dia untuk Tak ada cikgu. 5C. Yes, okey, untuk 5C. Seterusnya kita pergi ke soalan 5D. Soalan 5D cikgu minta Faiz. Faiz Sina. Berikut adalah permintaan PKM dalam rundingan tersebut. Pemimpin PKM sanggup letak senjata dan serah diri seandainya PKM diiktiraf sebagai parti politik yang sah. Andaikan anda adalah pemimpin pada ketika itu, adakah anda akan menerima tuntutan ini? Berikan alasan anda. Tidak. PKM sentiasa menggunakan kekerasan dalam perjuangan. Hal ini menyebabkan kerajaan memikirkan pelbagai inisiatif untuk memenangi hati rakyat. Contohnya,
kerajaan terpaksa menguatkuasakan Undang-Undang Darurat 1948 akibat kekejaman pihak komunis. Okey, lagi? Ada lagi? Itu je kau. Okey. Sekali lagi fakta dia tadi, Faiz. PKM sentiasa menggunakan kekerasan dalam perjuangan. Okey. Itu boleh jawab. Faiz bagi ni fakta, huraian, contoh dengan inference kan? Betul je Faiz? kau. Okey. Dia boleh jawab dalam dua bentuk. Sama ada macam Faiz bagi tadi ataupun fakta sahaja. Kalau fakta sahaja kita tengok kenapa PKM ni tidak sesuai. Contohnya macam ideologi komunis yang bertentangan dengan ideologi yang diamalkan di negara. Fahaman agama. Kita boleh sebut fahaman etis yang bercanggah dengan nilai agama yang dipegang oleh masyarakat tempatan. Okay, kita kena bagi tahu alasan kenapa kita tolak tuntutan British supaya PKM tu diiktiraf sebagai parti politik yang sah. Okay. Untuk pengetahuan tambahan, antara negara yang mengiktiraf komunis sebagai parti politik yang sah adalah yang berdekatan dengan kita adalah Indonesia dan juga Filipina. Tetapi dua negara ni mengalami pergolakan selepas diiktiraf komunis. Contoh, cikgu bagi contoh apa yang berlaku di dua negara ni. PKI, Parti Komunis Indonesia, memberi sumbangan yang besar kepada kemerdekaan Indonesia. Tetapi selepas tu dia ada satu tragedi yang dicetuskan oleh PKI di mana dia telah membuat pembunuhan besar-besaran terutama golongan-golongan diraja lah. Tetapi ini kalau ikut sejarah dia ada satu penerangan yang panjang. Cuma dia ada satu tragedi yang berlaku di Indonesia yang melibatkan pembunuhan beramai-ramai golongan diraja. Di Filipina, Parti Komunis di Filipina mencetuskan perentangan terhadap kerajaan Filipina sampailah ke hari ini. Dia ada serangan bersenjata. Sebab tu kemungkinan kalau kita iktiraf Parti Komunis Melaya tu sebagai parti politik yang sah, kemungkinan akan berlaku isu yang sama. Sebab tu kemungkinan itu menjadi sebab kenapa kerajaan pada masa itu tidak mengiktiraf Parti Komunis Melaya. Right? Seterusnya kita pergi kepada soalan 6A. Soalan 6A, cikgu minta Aimi. Saya ke cikgu? Yes. Antaranya bermula daripada penguasaan komunis di Tanah Melayu dalam masa 2 minggu. Okay. Tentera Jepun pulang ke Jepun. Right. Pada minggu itu, komunis telah menyebabkan kesengsaraan terhadap rakyat dan ramai yang terkorban. Okay. Komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah GAC. Kesangnya, Sir Edward John, Pesuruhjaya Tinggi British mengisytiharkan darurat. Alright. Jawapan tadi kita boleh ambil daripada jawapan Aimi tadi. Start dengan apabila Jepun kalah dalam peperangan dunia kedua yang menyaksikan tentera Jepun pulang ke Jepun, tentera Jepun di Tanah Melayu pulang ke Jepun, menyebabkan Parti Komunis Melaya membuat huru-hara di Tanah Melayu dalam tempoh masa 2 minggu. Contoh peristiwa yang menunjukkan peristiwa huru-hara itu adalah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak, bunuh Arthur Walker, Eiffel, John Ellison, pengurus ladang Pinson dan pembantunya Ian Christian. Okay, dan kemudian kita tutup untuk jawapan pagi 6A ni adalah pengisytiharan darurat oleh Sir Edward Jen di kawasan itu di negeri Perak, Johor, di negeri Perak dan negeri Johor. Okay, itu untuk jawapan 6A. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B, Fitri. Terangkan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Antaranya menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Okay. Selain itu, peningkatan jumlah warga negara. Peningkatan jumlah warga negara. Okay, next. Sekali meningkatkan kos perbelanjaan. Meningkatkan kos perbelanjaan. Ini Pilihan ambil negara. Okey, ada lagi? Tak ada. Ambil pada muka surat.
161. Okey, tengok oleh tutor. Jawapan awak baca tadi tu masuk sekali 161, 162 dan juga 163. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk soalan esei. Imran. Imran. Leo Jayab. 6 minggu kan? 6. Partai ke? Okey. Dilakukan untuk menghargai keamanan yang telah dikecapi kerajaan. Yang kedua, individu yang berfikiran tinggi. Yang last tu saya buat mewujudkan perpaduan kaum. Mewujudkan perpaduan kaum. Okey. Kelas, ada lagi tak Imran? Tak ada ke? Okey, yang lain cuba tengok cikgu akan ajar satu kaedah macam mana kita nak jawab soalan kebat dengan menggunakan lagu sekolah. Okey, kalau tak nampak bagi tahu, cikgu akan besarkan. Alright, so sekarang ni kita tengok, kita ambil lagu sekolah kita. Okey, kalau siapa tak nampak bagi tahu, cikgu akan full image. Kalau tak, cikgu akan teruskan dengan ni. Okey. Kita lihat kejap. Soalan untuk soalan 6C ni, okey, dia minta pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk membantras ancaman komunis dan memulihkan keamanan negara. Bagaimanakah kita boleh menghargai keamanan yang telah dikecapi? Dia minta kaedah. So, kaedah dia boleh gunakan kaedah kebunan. Kaedah yang seterusnya untuk kita gunakan bagi membentuk jawapan soalan kebat terbuka bagi soalan tindakan ataupun faktor sebab ke sebarang soalan kebat kita boleh gunakan dengan menggunakan lagu sekolah. Okey, cikgu bagikan contoh jawapan. Contoh jawapan ni, okey, antara kaedah menghargai keamanan, sebelah kanan adalah soalan dan jawapan, sebelah kiri adalah lagu sekolah. So awak cuba tengok perbandingan dia, macam mana cikgu gunakan lagu sekolah untuk membentuk jawapan. Antara kaedah menghargai keamanan yang telah dikecapi adalah dengan menghayati ilmu agama. Ini cikgu ambil pada baris lagu sekolah, agama mesti kita hayati. Okey. Huraian dia, hal ini penting bagi meningkatkan aspek rohani. Okey, baris dalam lagu sekolah, jasmanimu dan rohani. Okey. Seseorang individu. Contohnya, sentiasa menambahkan pengetahuan dalam hukum agama Islam. Okey, hukum agama Islam ni kita boleh bagi contoh secara kata nama khas lah, tapi sebenarnya kita boleh ulang pada kita boleh ambil pada bekalan esok hari. Okey. Influence, maka jelaslah bahawa mendalami ilmu agama dapat membentuk peribadi insan yang bermutu dalam kalangan individu. Okey, ini boleh ambil pada baris yang kedua dalam lagu sekolah. Membina insan bermutu. Okey, nampak kita gunakan lagu sekolah untuk membentuk satu set jawapan. Okey, tapi kena ingat bila dalam kita buat soalan esei, dah guna pada perenggan pertama, jangan ulang pada perenggan kedua, jangan ulang pada perenggan ketiga. Ambil poin yang lain untuk kita bentukkan set jawapan yang baru. Okey, ini kalau tiba-tiba dalam dewan tu awak blank, tak boleh nak bentuk jawapan. So, miming maksudnya kita gerakkan bibir, kalau tiba-tiba dalam keadaan korang kejar masa tu, tiba-tiba dalam keadaan tu korang blur. Apa yang perlu awak buat adalah cuba bernyanyi tapi jangan keluarkan suara. Miming dia. Gerakkan bibir untuk kita hafal balik lagu sekolah. Contohnya pada skrip, contohnya pada soalan lah. Kalau bahagian untuk kertas 2 tu, biasanya bahagian esei tu akan diceraikan ataupun awak gunakan kertas kosong, tulis lagu sekolah. Lepas tu ambil poin daripada logo sekolah ni untuk dijadikan sebagai jawapan bagi soalan kebat. Okey, ini kaedah-kaedah macam mana kita nak membentuk soalan kebat selain kita gunakan
kaedah menjawab daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Yang kedua, kaedah kempunan. Dan yang ketiga ni adalah kaedah yang family dengan awak, iaitu lagu sekolah. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, cikgu minta Azwar Nabila, soalan objektif. Azwar Nabila. Cikgu nak tanya. Yes. Cikgu. Kan kalau yang Berikut macam adalah buku yang ditulis oleh cikgu. Okay. Kejap Amy. Azwar, soalan pertama. Berikut ialah buku yang ditulis oleh Karl Marx. Das Kapital. Apakah ideologi yang Jawapan dia Azwar. Apakah ideologi yang diasaskan oleh penulis tersebut? B. Okey, jawapan dia bola komunisme. Okey, kelas, gariskan perkataan Marx, M-A-R-X, awak tambahkan isme, I-S-M. Okay? Yes, jawapan dia bola komunisme. Okey, sebenarnya komunisme ni adalah berpunca daripada buku yang ditulis oleh Karl Marx. Karl Marx menekankan kekayaan negara itu dikongsi secara bersama dan itu membawa kepada fahaman Marxism. Okey. Marxism yang kemudiannya berkembang menjadi dua fahaman yang baru, iaitu yang pertama adalah komunisme dan yang kedua adalah sosialisme. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 2. Soalan 2, Alif Aiman. Apakah parti yang membawa masuk ideologi komunis ke negara kita pada awal tahun 1920-an? D. Parti Kuomintang. Okay, D. Dadu Parti Kuomintang. Okay, seterusnya soalan 3. Soalan 3, Raimi Ibn Khaldun. Soalan 3. Mengapakah usaha pemimpin komunis dari Indonesia gagal mendapat sambutan daripada orang Melayu? Jawapan dia C. Menggunakan kekerasan. Okey, jawapan dia C. Menggunakan kekerasan. Okey, soalan 4, Erin. Bagaimanakah PKM bergerak mengukuhkan pengaruh komunis di tanah Melayu pada awal 1930-an? C. 2 dan 3. Okey, jawapan dia C, 2 dan 3. Seterusnya soalan 5. Soalan 5, Nabila. Nurul Nabila, soalan 5. Ya cikgu, kejap Soalan 5. Cepat Nabila, cepat. Lima kan cikgu? Yes, 5. Berikut adalah pertubuhan yang dibentuk oleh PKM pada zaman pendudukan Jepun, MPAJ. Apakah tujuan MPAJA ditubuhkan? A. Memerangi Jepun. Okey, A, memerangi Jepun. Ingat kelas, MPAJA itu stand for Malaya People Anti-Japanese Army. So J itu stand pada bermaksud membawa maksud Japanese lah. Okay. Yang seterusnya soalan 6. Soalan 6, Syafiq.
Okey. Okay, soalan 6. Berikut adalah undang-undang yang diluluskan oleh British pada tahun 1948. Trade Union Ordinance nombor 9. Apakah matlamat undang-undang tersebut diluluskan? D. Menyekat pengaruh komunis. Okey, jawapan dia D, menyekat pengaruh komunis. Okey, seterusnya soalan 7. Soalan 7, Najwa. Pada 16 Jun 1948, komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Apakah tindakan British selepas peristiwa tersebut? D. Mengisytiharkan undang-undang darurat. Okey, jawapan dia D, mengisytiharkan undang-undang darurat. Okey, yang seterusnya soalan 8. Soalan 8, Mira. Apakah nama pasukan keselamatan yang berjuang atas cokan kata Agi Hidup Agi Nelaban? Jawapan dia B, Sarawak Rangers. Okey, Sarawak Rangers. Okey, seterusnya soalan 9, Pak Ika. Pak Ika. Gambar menunjukkan landasan kereta api yang disabotase oleh komunis. Mengapakah komunis sabotase kemudahan asas? B. Menjejaskan kehidupan harian penduduk. Okey, B, menjejaskan kehidupan harian penduduk. Okey, 10. Seterusnya 10, Syugan. Berikut adalah statistik anggota keselamatan yang terkorban dan terencana antara 1948 hingga 1960. Apakah matlamat PKM mengancam pasukan keselamatan? Menunjukkan ketidakupayaan kerajaan. Okey, C, menunjukkan ketidakupayaan kerajaan. Okey, 11, Alia. Cikgu. Okey. Pernyataan yang manakah merupakan tindakan British dalam menguatkuasakan undang-undang darurat di tanah Melayu? Jawapan dia B, 1 dan 4. Menahan sesiapa sahaja yang disyaki komunis, mengharamkan parti politik radikal. Okey, 11, Bola. Seterusnya 12, Raihan. Berikut adalah pasukan keselamatan yang ditubuhkan oleh British untuk membanteras kegiatan komunis. Anggotanya terdiri daripada orang asli, dikenali sebagai The Silent Killers. Apakah nama pasukan keselamatan tersebut? A. Senoi Prak. Okey, jawapan dia A, Senoi Prak. Okey, 13. 13, Syarul. Fazira, 13. Fazira, 13. Sekejap, cikgu. Okey. Maklumat berikut berkaitan pasukan keselamatan sukarelawan tempatan. Pasukan pengawal kampung mengamankan kampung, melindungi pekerja lombong. Apakah pasukan keselamatan sukarelawan tempatan tersebut? D. Home Guard. Okey, jawapan dia D, Home Guard. Okey, seterusnya 14. 14, Dawiyah. Dalam usaha memerangi komunis, kerajaan bawa masuk askar dari luar. Negara manakah yang membantu usaha memerangi komunis negara kita? 1 dan 4. Fiji dan New Zealand. Okey, Fiji dan New Zealand. Okey, seterusnya Alung, 15. Gambar menunjukkan kad pengenalan PTM. Mengapakah penggunaan kad pengenalan diperkenalkan? D. Membezakan orang awam dengan komunis.
Okey, D membezakan orang awam dengan komunis. Okey, seterusnya 16. 16 Ain. Ain. Saya klik dulu. 16. Gambar menunjukkan kawasan penempatan di Kampung Baru. Apakah tujuan kawasan penempatan baru ini dibuka? Memutuskan hubungan PKM dengan Min. Okey, jawapan dia C memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Azwa Nabiha 17. Azwa Nabiha. Azwa. Cikgu. Min Yuan beroperasi pada sebelah malam dan bergerak dalam kalangan rakyat. Apakah tujuan PKM menubuhkan Min Yuan? A. Membekalkan makanan dan wang. Okey, A membekalkan makanan dan wang. Okey, sebelum seterusnya soalan 18. Faiz. Faiz. Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Apakah kejayaan kempen tersebut? Cikgu dengar tak? Dengar. Jawapan dia B. Mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, jawapan dia B. Mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, Aimi 19. Selepas Templar dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, beliau menggunakan pendekatan baharu dalam menghapuskan pengaruh komunis. Apakah pendekatan baru tersebut? B. Memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey, B. Memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey, Fitri, soalan 20. Perang Fitri. saraf dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis. Apakah langkah yang diambil dalam perang saraf? Memenangi kepercayaan orang asli, menawarkan hadiah wang tunai. D. 3-4. Okey, jawapan dia dadu 3 dan 4. Okey, seterusnya Imran 21. Berikut adalah suasana dua kawasan di Tanah Melayu semasa darurat. Kawasan A, kawasan aktif komunis, dikenakan perintah berkurung. Kawasan B, bebas ancaman komunis, tiada perintah berkurung. Apakah konsep yang digunakan untuk menerangkan kawasan A tersebut? Saya buat A cikgu, kawasan hitam. Okey, A, kawasan hitam. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 22. Imran. Ambil cikgu. Soalan 22. Saya lagi cikgu. sekali Maklumat berikut berkaitan perkembangan pertumbuhan Malayan Chinese Association MCA. 1949 MCA ditubuhkan oleh Tan Chek Lock. 1953 keahlian MCA 250,000 orang. Apakah rumusan daripada perkembangan tersebut? C cikgu. Bukan semua orang Cina menyokong komunis. Okey, C, bukan semua orang Cina menyokong komunis. Okey, seterusnya soalan 23. Soalan 23. Azwa Nabila. Azwa Nabila.
23 kan cikgu? 23. Pernyataan yang manakah berkaitan kesan politik zaman darurat terhadap negara kita? A. 1 dan 2. Okey, jawapan dia A, 1 dan 2. 24, Raihan. Dialog berikut berlaku dalam kalangan penduduk tempatan pada zaman darurat. Penduduk kita tidak dapat keluar untuk bekerja. Penduduk B betul ladang getah dibakar dan kawasan Lombong dibakar. Berdasarkan dialog di atas, apakah kesan sosial zaman darurat kepada rakyat? B. Penderitaan dan kesengsaraan hidup. Okey, dadu, penderitaan dan kesengsaraan hidup. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Alif, soalan 25. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk membantras komunis dan mengembalikan keamanan negara kita. Bagaimanakah kita boleh memelihara keamanan negara kita? B. Mempertahankan negara daripada musuh. Oh. Okey, jawapan dia bola mempertahankan negara daripada musuh. Okey, kelas, ada soalan berkaitan bab 6? Cikgu, Yes. kan komunis kan berlaku kekerasan dekat umat Melayu, orang Melayu kan. Lepas tu Tan Cheng Lock tu kan dia buat MCA untuk buktikan yang ada orang Cina pun tentang komunis tu. Okay. Jadi komunis berlaku kekerasan dekat Cina yang tentang juga ke? Okey. Sekarang komunis, pertama kena ingat, komunis melakukan kekerasan selepas Jepun keluar. Selepas Jepun keluar daripada tanah Melayu. So, dia melakukan kekerasan terhadap orang yang disyaki bersekongkol dengan Jepun. Sebenarnya dalam teks, kalau awak perasan, ayat dia cakap melakukan kekejaman terhadap orang yang bersekongkol dengan, disyaki bersekongkol dengan Jepun. Majoriti dia adalah orang Melayu. So bila dia cakap majoriti, bukanlah semua orang yang disyaki itu orang Melayu. Okay, majoriti orang Melayu. Ada juga orang Cina yang disyaki sebagai tali barut Jepun semasa Jepun memerintah tanah Melayu. So dekat situ ada sebenarnya di kalangan orang Cina yang menjadi mangsa kekejaman komunis. Okey. Aimi kait tadi dengan Tan Cheng Lock. Dia tidak melakukan kejaman terhadap parti MCA lah, sebab parti MCA selepas tu. Sebab bila British nak kekalkan keamanan, dia buat rancangan BRICS, dan pada masa tu pula orang Cina yang dagang ni, dia nak ambil peluang untuk kekal di tanah Melayu. Dia tak nak balik ke tempat dia. Sebab kalau dia tinggalkan segala kepentingan ekonomi dia, maksudnya dia akan start daripada kosong balik dekat Cina nanti. So daripada dia balik dekat Cina dan start bermula daripada kosong, baik dia kekal dekat tanah Melayu, dapatkan kewarganegaraan dan dikekalkan dia punya sumber ataupun aktiviti ekonomi yang telah wujud dekat tanah Melayu. Okay? Ada soalan lain? Cikgu, jadi kan yang hubungan orang Melayu dengan Cina yang tentang tu baik lah. Okey, hubungan orang Melayu dengan orang Cina, kalau ikutkan semasa hubungan semasa penguasaan komunis dan tempoh masa 2 minggu tu, dia jadi macam penuh dengan syahwasangka lah. Sebab ada sebilangan orang Melayu ni marah disebabkan pembunuhan orang Melayu, dan dia bila tak dapat komunis, dia akan cari orang Cina yang lain. Kemungkinan akan berlaku salah faham macam tu. Okay? Perentangan keadaan ni menyebabkan rusuhan kaum lah semasa peristiwa penguasaan komunis, terutama dekat kawasan Batu Pahat. Okay, ada soalan lain? Lepas tu kan cikgu, kalau kan jawab kebat FHCI kan, inference tu perlu kaitkan balik dengan fakta ke atau terus jawab je? Kesannya dapat berapa? Terus kaitkan dengan fakta. Sebab inference tu kesimpulan kecil bagi fakta yang kita nak terangkan dalam perenggan tersebut.
Kalau tak letak tak boleh. Tak letak tak boleh. Tak letak dia jadi tak lengkap lah. Sebab kenapa cikgu bagi minima 3 perenggan? Sebab minima 3 perenggan tu kita terpakai kalau kemungkinan awak punya huraian tu tidak diterima, tidak bertepatan dengan soalan. So nanti pemeriksa akan ambil pertimbangan, inference tu dia ambil sebagai huraian bagi fakta. Sebab tu untuk kebat, soalan berbentuk kebat, fakta, huraian contoh dengan inference. Baik cikgu. Okay. Ada soalan lain berkaitan dengan tajuk hari ini? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu buka kepada soalan umum. Ada tak soalan berkaitan dengan isu semasa? Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan kelas kita untuk malam ni. Okay, kejap.